Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alis Najia binti Abdul Razak. Nama matrik D2010611. Saya melakukan video ini bukan sahaja berseorangan, tetapi ditemani dengan 4 orang ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Nur Adrin Badrusya binti Mustaza. Kedua, Nurul Aini Kamaliah binti Rosni. Yang ketiga, Anis Wajiah binti Abdul Baki. Dan yang keempat, Nur Ilya Syamira binti Sahari. Kami ingin menceritakan satu jenis klasifikasi, iaitu sindrom Turner. Umum mengetahui, sindrom Turner ini berlaku pada perempuan. Tetapi, adakah anda tahu sejarah ringkas bagaimana sindrom Turner ini dijumpai? Oleh itu, saya akan menceritakan sejarah ringkas tentang sindrom Turner. Pada tahun 1938, ada seorang lelaki yang bernama Henry Turner telah menggambarkan 7 orang pesakitnya dalam lingkungan 15 hingga 23 tahun. Beliau menggambarkan pesakitnya tidak seperti manusia yang lain kerana fizikal yang kerdil dan kekurangan perkembangan seksual. Disebabkan itu, Henry Turner telah menjumpai satu jalan penyelesaian untuk merawat pesakitnya dengan menggunakan ekstrak bidadari, tetapi mendatangkan kesan yang tidak bagus. Oleh hal yang demikian, banyak kajian dinilai terhadap sindrom Turner ini oleh pakar-pakar yang lain mengikut tahun demi tahun. Untuk pengetahuan anda semua, kata lain bagi sindrom Turner ialah sindrom Ullrich-Turner yang bermaksud gangguan genetik. Hal ini kerana kromosom X tidak terbentuk secara normal disebabkan kekurangan hormon pertumbuhan. Tambahan pula, sindrom Turner ini dikenali sebagai distonis gonad di kalangan doktor. Ini kerana ciri-ciri sindrom Turner ini dia mempengaruhi ovari, iaitu gonad wanita atau dipanggil kelenjar seks. Namun demikian, sindrom Turner mendatangkan pelbagai kesan yang tidak baik seperti perkembangan ovari tak normal atau matang akan menghasilkan estrogen. Kedua, ia mendatangkan pelbagai komplikasi kepada orang yang mempunyai masalah seperti ini. Dan yang ketiga, lazimnya sindrom Turner ini berlaku pada 1 hingga 2,000 kelahiran pada kanak-kanak perempuan sahaja. Jadi seterusnya kita pergi kepada definisi sindrom Turner. Kalau mengikut portal Hello Doktor berkata bahawa sindrom Turner ni adalah gangguan genetik yang berkaitan dengan kromosom. Dan kromosom ini dia termasuklah dengan gen-gen pembuat DNA. Jadi sindrom Turner ni adalah kecacatan yang berlaku dalam kromosom X pasangan kromosom itu tersendiri. Dia memberi kesan kepada wanita yang kekurangan beberapa ataupun semua kromosom X. Jadi sindrom Turner ni dia lagi baik, lagi bagus dan sepatutnya lah dia dikenal pasti pada peringkat awal, iaitu pada umur kurang daripada 12 tahun sebelum pembesaran terbantuk. Ciri-ciri bagi sindrom Turner mempunyai 3, iaitu pembesaran terbantuk, kekurangan kematangan seksual dan ada sekali ciri-ciri fizikal yang lain. Ciri yang pertama iaitu pembesaran terbantuk. Setiap kanak-kanak mempunyai pembesaran yang normal kepada ketinggian mereka. Tetapi untuk kanak-kanak yang ada sindrom Turner ni, kadar pembesaran mereka agak lambat dan disebabkan itu mereka punya ketinggian makin hari makin pendek. Bagi kanak-kanak perempuan ataupun wanita yang mengalami sindrom Turner ni, ovari mereka tidak berfungsi dan mereka tidak dapat menghasilkan hormon seks. Ciri fizikal lain bagi kanak-kanak yang mengalami sindrom Turner ni adalah apabila mereka membuatkan satu genggaman, akan terlihat kekurangan pada tonjolan jari keempat dan kelima mereka. Selain itu, mereka mempunyai siku yang berlebihan. Mereka juga mempunyai tai lalat yang berlebihan pada kulit. Selain itu, mereka mempunyai leher yang lebar. Seterusnya, faktor bagi sindrom Turner adalah penghasilan telur ovum secara rambang. Faktor yang kedua pula adalah pemakanan ibu ketika mengandung ataupun kesan daripada ubat sampingan yang diambil oleh mereka. Cara mengesan sindrom Turner. Jadi ada 3 cara: sebelum kelahiran, semasa kelahiran dan semasa bayi, dan terakhir pada zaman remaja dan dewasa. Sebelum kelahiran ni kita dapat mengesan dengan menggunakan screening prenatal cell-free DNA, iaitu kita nak kesan kelainan kromosom tertentu pada bayi yang sedang berkembang menggunakan sampel darah dari ibu ataupun pemeriksaan ultrabunyi. Sindrom Turner ini menjejaskan salur darah sebab tekanan yang diterima menyebabkan peredaran darah perlahan dan darah boleh terkumpul. Seterusnya, keabnormalan pada jantung dan keabnormalan pada ginjal.
Seterusnya, kita dapat mengesan sindrom Turner ini semasa kelahiran dan semasa bayi. Jadi, bayi tu kita nak kesan dengan kita tengok leher dia lebar seperti ada selaput. Dan dia berlaku pembekakan pada tangan dan kaki, terutamanya bayi. Sebab bayi ni kita senang nak tengok kan sebab dia masih kecil. Seterusnya, kaki bayi menjadi pendek, pertumbuhan menjadi lambat. Sebab itu, panjang badan akan sedikit lebih rendah daripada ketinggian semasa lahir. Dan langit-langit mereka tinggi tetapi sempit, dan akhir sekali cuping telinga yang lebih rendah dan garis rambut yang rendah di belakang kepala. Akhir sekali, kita boleh kesan sindrom Turner ini pada zaman remaja dan dewasa. Biasanya pada semua perempuan remaja dan wanita muda, diorang akan kelihatan di mana ketegangan yang singkat dan ketidakupayaan untuk mereka hamil tanpa rawatan kesuburan. Dan akhir sekali, kegagalan untuk memulakan perubahan seksual yang dijangkakan semasa balik kerana perkembangan seksual yang pegun semasa tahap ataupun tahun-tahun remaja mereka. Isu atau masalah atau cabaran yang dihadapi sindrom Turner. Yang pertama ialah masalah kepintaran. Mereka kurang mahir dalam mata pelajaran matematik, bacaan peta, tunjuk arah dan organisasi visual. Yang kedua ialah masalah jantung. Tapi masalah jantung ini berlaku dalam 20 hingga 30% kepada pengidap sindrom Turner. Oleh sebab itu, risiko untuk mereka alami masalah tekanan darah yang tinggi meningkat. Selain itu, masalah buah pinggang. 25% pengidap sindrom ini adalah buah pinggang mereka berbentuk ladam kuda. Lain daripada itu, masalah telinga. Mereka sering mengalami jangkitan pada telinga tengah dan kadang-kala alami masalah pendengaran. Seterusnya ialah masalah tulang dan sendi, iaitu masalah osteoporosis. Masalah tulang yang lain ialah skoliosis, iaitu tulang belakang tidak lurus dan pembentukan sendi peha yang tidak normal. Risiko yang lebih tinggi untuk pengidap sindrom Turner untuk mendapatkan penyakit tertentu. Yang pertama ialah diabetes mellitus, iaitu penyakit kepada pesakit yang lebih usia ataupun mereka yang punya berat badan yang berlebihan. Seterusnya ialah celiac hyperthyroidism, iaitu penyakit sama ada pesakit itu kurang hormon thyroid ataupun berlebihan hormon thyroid. Seterusnya ialah masalah mata. Lain pada itu ialah masalah gigi, di mana masalah ortodontik, iaitu susunan gigi mereka yang lain daripada manusia yang normal. Dan akhir sekali ialah keyakinan diri. Keyakinan diri ini berlaku sebab mereka mempunyai rupa bentuk yang berbeza daripada individu lain. Jadi mereka tidak ada keyakinan untuk berhadapan dengan orang. Jadi topik yang seterusnya kita ada pengurusan diri bagi sindrom Turner. Pengurusan diri bagi sindrom Turner ini terbahagi kepada dua, iaitu kanak-kanak dan dewasa. Jadi kita akan mulakan dengan pengurusan diri bagi sindrom Turner kanak-kanak. Sindrom Turner kanak-kanak ni dia memerlukan pemantauan kardiovaskular dan ia juga memerlukan terapi hormon untuk meningkatkan lagi pertumbuhan linear seawal 12 hingga 24 bulan. Seterusnya, kanak-kanak ni dia memerlukan terapi estrogen tambahan untuk memperkembangkan lagi perkembangan seksual dan memelihara ketumpatan tulang mineral. Ianya juga biasanya dimulakan pada tahun-tahun awal. Okey, tinggi rata-rata pesakit yang mengidap sindrom Turner ni, ia cuma ada dalam 4 kaki 8 inci, iaitu bersamaan dengan 140 cm. Jadi dia boleh dikatakan sedikit pendek daripada orang biasa. Okay, lepas tu terapi hormon ni juga dihentikan kalau pesakit tu dia sudah mencapai umur usia tulang 14 tahun. Okay, seterusnya kita ke pengurusan sindrom Turner bagi dewasa. Okey, kesuburan dan perkembangan seksual ini selalu menjadi perhatian masyarakat sebab semua nak tahu macam perkembangan seksual ini berlaku. Okey, jadi sebenarnya ovari pesakit yang mengidap ni sindrom Turner ni, ovari dia berkembang. Tapi semakin hari dia semakin merosot semasa dia dalam janin itu lagi atau pada awal kanak-kanak. Seterusnya, head dan kelahiran bagi sindrom Turner ni berlaku secara spontan sehingga 2 hingga 5% yang mengidap sindrom Turner. Jadi kita teruskan dengan NGO yang terlibat. NGO yang terlibat ada dekat Amerika Syarikat. Dia diberi nama sebagai Turner Syndrome Foundation, iaitu dia ditubuhkan oleh Laura Pasquiano, iaitu pengasasnya lah tersendiri. Dan pengasas ni dia tertarik untuk tubuhkan yayasan itu kerana anak perempuan beliau didiagnosis ketika umur 7 tahun.